Hai, selamat pagi. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu doakan anda semua sihat dan sejahtera bersama keluarga. Hari ini kita akan teruskan PDPR untuk pendidikan moral tahun 2. Hari ini kita akan belajar unit yang baharu, iaitu unit 9 bertajuk Berani Demi Nama Baik Keluarga. Bagaimana agaknya cara nak menjadi seorang kanak-kanak yang berani? Bagaimana juga caranya nak menjadi seorang kanak-kanak yang berani demi menjaga nama baik keluarga? Apa yang dimaksudkan dengan menjaga nama baik keluarga? Dan bagaimana cara hendak menjaga nama baik keluarga? Sebagai seorang anak dan juga ahli keluarga, kita mestilah menjaga nama baik keluarga. Keluarga kita ini selalu menjadi sebutan kepada orang di sekeliling kita. Jiran-jiran kita, saudara-saudara kita. Sebagai contohnya, keluarga siapa tu? Oh, keluarga Cikgu Suziana. Kalau kita sentiasa menjaga tingkah laku, semua orang akan kenal, oh, keluarga Cikgu Suziana yang baik tu. Maknanya nama keluarga kita jaga dengan baik. Jom kita belajar hari ini macam mana cara untuk menjaga nama baik keluarga. Baik, mari kita tengok buku teks pada muka surat 57. Di situ ada dialog dan juga beberapa situasi yang boleh menggambarkan bagaimana cara untuk menjaga nama baik keluarga. Untuk menjaga nama baik keluarga, seseorang itu mestilah berani. Kalau tak berani, macam mana kita nak pertahankan nama keluarga kita sekiranya orang ejek, orang memperkatakan perkara yang tidak betul. Okey, mari kita tengok situasi yang pertama. Situasi yang pertama, kat situ seorang ahli keluarga kamu telah membuka muzik dengan sangat kuat. Muzik itu boleh didengari sehingga ke rumah jiran-jiran. Terlalu kuat. Jadi apa yang kamu perlu buat untuk menjaga nama baik keluarga kamu? Lihat di situ, kamu berani menegur dan bercakap dengan elok kepada kakak. Contohnya, kakak, tolong perlahankan bunyi radio kerana mengganggu orang lain. Jadi kamu kena beranilah bersuara. Kamu tak bolehlah senyap je. Kakak buka muzik kuat-kuat sampai jiran sebelah dengar, kemudian kamu diam je. Sedangkan orang sebelah dah marah-marah dah. Keluarga dia ni kuatnya bunyikan, mengganggu anak kecil saya hendak tidur. Contohnya, nanti nama keluarga kamu yang tak elok jika kamu tak berani menegur ahli keluarga yang membunyikan radio dengan sangat kuat sehingga mengganggu orang lain. Mari kita lihat situasi yang kedua pula. Situasi yang kedua, sebagai contohnya, adik kamu ataupun diri kamu sendiri telah merosakkan tanaman jiran sebelah. Kononnya kamu terpijaklah tumbuhan yang mereka tanam. Bagaimana cara untuk menjaga nama baik keluarga? Kena berani bercakap dengan jiran tersebut. Mengaku bila jiran cari-cari, siapa ni yang rosakkan tanaman saya ni? Sedangkan kamu tahu yang kamu telah rosakkan, jadi kamu kena berani mengaku. Cakap dengan pakcik tu, maafkan saya pakcik, saya yang terpijak anak pokok itu. Jadi kamu kena berani. Memang perbuatan itu salah, tapi lebih salah kalau kamu mendiamkan diri tanpa mengakui kesilapan. Biasanya orang akan sejuk hati dan senang hati apabila orang lain meminta maaf daripada kita. Seterusnya, mari kita tengok situasi yang ketiga. Macam mana berani untuk menjaga nama baik keluarga. Contoh kat sini, kucing kamu ada seekor kucing peliharaan kamu itu diambil oleh orang lain. Dan kamu nampak orang itu sedang ambil kucing, kamu boleh tak diam je? Alamak, tu kucing saya, tapi saya takut nak cakap dengan dia. Sedangkan itu hak kamu, itu kucing kamu, kepunyaan kamu, kamu kenal kucing itu. Ada tanda di badannya yang menandakan ia adalah kucing kamu. Boleh tak nak diam je? Senyap je.
Jadi kamu kenalah bersuara, kena berani bercakap dengan baik. Contohnya, katakan, kakak, itu kucing kami. Kucing kami ada loceng di leher. Apabila kamu dapat semula kucing itu, maka terjagalah harta keluarga kamu. Bagaimana rasanya? Apabila kamu dapat menjaga nama baik keluarga, kamu akan rasa gembira kerana tiada lagi tekanan di hati, perasaan rasa tidak seronok, marah atau kecewa dan sebagainya, itu tak ada. Apabila kamu berani bersuara mempertahankan nama keluarga, kamu akan rasa lebih gembira. Jadi kalau kita tengok balik sikap berani yang kita telah bincangkan tadi, apa dia sikap-sikap berani yang kita dah belajar? Yang pertama, berani menegur ahli keluarga kita supaya melakukan perkara yang baik. Yang kedua, berani apa? Berani mengaku kesilapan. Dengan kita mengaku kesilapan, orang akan rasa lebih senang hati. Dan yang ketiga, berani bercakap benar, menyatakan itu adalah hak kamu, harta kamu perlu pertahankan. Agaknya apa pula pengalaman kamu? Pernahkah kamu melalui perkara seperti ini? Okey, mari kita tengok muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 58. Mari kita teliti gambar dan fahami dialog. Okey, dalam cerita ini ada dua orang adik-beradik yang dinamakan sebagai Lini dan Lina. Okey. Situasinya berlaku apabila Lini dan Lina ini dalam perjalanan pulang ke rumah daripada sekolah. Okey, Lina menjawab, mengajak adiknya pulang. Adik, mari kita pulang. Tiba-tiba di pertengahan jalan, jumpalah seorang rakan kamu yang mengajak kamu berdua, Lini dan Lina ini, bermain di taman permainan. Lini dan Lina, mari kita bermain di taman, kata kawan tu. Apa yang perlu kamu jawab? Mak kamu menunggu kamu di rumah balik sekolah. Kalau kamu lambat, mak kamu akan risau. Jadi bagaimana caranya untuk kamu menolak permintaan kawan kamu untuk bermain di taman? Kena berani. Ingat, keyword kita belajar hari ini ialah berani. Jadi, berani bercakap dengan kawan tu. Mulakan dengan perkataan, maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan kami, ibu melarang kami bermain di taman. Jadi terus terang bercakap, ibu dah ajar kamu untuk tidak bermain apabila balik dari sekolah tanpa pemantauan ibu. Jadi kamu kena cakap. Dia cakap terus terang dengan kawan, minta maaf, ibu tak bagi main di taman. Kami kena terus balik. Okey. Dalam perjalanan tu juga, tiba-tiba adik Lina ni nampaklah pokok bunga kat situ yang sedang berkembang dengan sangat cantik. Dahlah cantik, banyak, warnanya menarik. Tengok tu, apa adik dia yang Lini ni buat? Kakak, cantiknya bunga ini. Mari kita petik bunga. Kakak dia tak sempat nak halang. Adik dia dah petik dah pegang dah sejambak bunga. Tiba-tiba datanglah tuan rumah. Siapa yang memotong bunga saya ni? Dia tanya. Bila kita dah buat salah, kita dah petik bunga tanpa izin, tanpa minta izin daripada tuan punya bunga, boleh tak kita lari? Boleh tak kita diam? Kita dah buat salah ni. Boleh tak kita diam? Tak boleh. Ingat, apabila kita mesti mulakan dengan perkataan minta maaf. Bila kita nak jadi seorang yang berani, kita kena berani mengaku kesalahan, berani meminta maaf supaya nama baik keluarga kita akan terjaga. Nama mak ayah kita akan terjaga. Orang-orang akan tahu, anak dia ni bagus, pandai cakap minta maaf, berani mengakui kesalahan, pandai ibu dan bapanya mengajarnya. Jadinya siapa yang dapat nama yang baik? Ahli keluarga kamu juga. Okey, macam mana nak minta maaf? Caranya, saya minta maaf Pak Cik, saya yang memetik bunga itu. Mungkin Pak Cik tu kata, tak apalah, ambillah, kamu suka ya bunga tu. Ambil bawa balik.
Mungkin pakcik akan kata macam tu kan. Baik, tapi sepatutnya kamu tak boleh tahu petik bunga orang lain tanpa minta izin. Itu adalah perbuatan yang tidak elok. Okey, nyatakan contoh sikap berani yang ditunjukkan oleh Lini dan Lina. Pertama apa mula-mula? Masa dia balik tu, apa tindakan berani yang ditunjukkan? Pertama, ya betul. Dia berani bercakap dengan kawan dia untuk tidak bermain di taman. Berani untuk mengatakan ibu tak bagi, ibu suruh balik. Yang kedua berani apa? Berani mengaku kesalahan kerana dah petik bunga. Okey, itu adalah contoh-contoh berani. Okey, dalam keluarga, kamu sebagai murid dan sebagai anak kena berani. Okey, bagaimana pula cara kamu bersikap berani demi menjaga nama baik keluarga? Macam mana pula kamu? Cuba ingat balik apa yang pernah kamu buat, apa yang pernah kamu katakan untuk memperlihatkan kamu seorang yang berani. Okey, jom kita tengok tajuk yang seterusnya. Maruah dijaga keluarga bangga. Kat sini cikgu nak bacakan sebuah cerita. Okey, sebuah cerita oleh Gina. Okey, Gina ni mempunyai seorang ayah. Okey, Gina ni meluahkan perasaan dia di dalam apa tu? Cuba tak kamu tengok dalam buku teks tu, muka surat 59. Agak-agak itu format penulisan apa? Itu adalah format diary ataupun buku catatan peribadi. Okey, dalam tu pada 10 Mei. 10 Mei ni hari lahir cikgu tahu? Okey, 10 Mei Gina ni dia telah menulis, dia meluahkan perasaan dia. Dia kata, saya tabah hadapi dugaan. Saya diejek oleh kawan-kawan kerana muka bapa saya yang hodoh. Saya berasa sangat sedih. Gina rasa sedih lah bila kawan-kawan ejek muka bapa dia hodoh. Apabila guru minta saya bercerita mengenai orang yang dihormati, saya pun menceritakan jasa bapa saya. Muka bapa saya menjadi hodoh kerana melecur dalam kebakaran. Bapa meredah api untuk menyelamatkan saya. Apabila saya menceritakan cerita itu, kawan-kawan merasa sangat terkejut. Mereka tidak lagi mengejek saya. Mereka meminta maaf daripada saya. Nampak tak keberanian Gina di sini? Ya, dia bersabar walaupun diejek oleh kawan-kawannya, tapi dia berani menceritakan bagaimana wajah ayahnya melecur ketika menyelamatkan dia dalam kebakaran. Kat situ juga adalah satu sifat berani menyatakan perasaan. Berani untuk mempertahankan keluarga. Bapa saya muka dia hodoh kerana dia nak selamatkan saya. Bapa saya lebih berjasa daripada kamu semua yang ejek saya. Okey, boleh faham pembelajaran hari ini? Itu sahaja untuk hari ini. Pembelajaran dalam kelas offline PDPR kita. Cikgu harap kamu dapat amalkan sikap yang baik, berani menjaga nama keluarga. Ketika waktu pandemik ini, jaga diri, duduk rumah. Okey, jangan keluar ke mana-mana. Pastikan anda selalu cuci tangan, jaga jarak, elakkan berjumpa dengan orang yang di luar daripada rumah. Elakkan daripada bermain dari di luar kawasan rumah. Hanya bermain dalam rumah saja. Sentiasa cuci tangan, sentiasa jaga kebersihan, duduk dalam rumah baik-baik. Kita doakan satu hari nanti kita dapat berjumpa di dalam kelas dan belajar dengan seronoknya. Itu saja untuk hari ini. Okey, cikgu tak ada latihan nak bagi hari ini. Kita akan buat latihan apabila kita habis belajar unit ini. Bye semua. Sayang kamu semua. Muah.